Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi dalam Buletin Gadget untuk minggu ini. Berita menarik minggu ini ialah iOS 16 dilancarkan. Telefon Siri Black Shark 5 pun turut dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Satelit negara berharga 1.2 bilion dilancarkan. Dan banyak lagi berita menarik untuk Buletin Gadget minggu ini. Samsung hadap saman guna teknologi bateri telefon pintar tanpa izin. Samsung dilaporkan mungkin terlibat lagi dalam satu kes saman kerana melanggar paten teknologi bateri. Syarikat Pelesinan Paten K. Mirza LLC memfailkan saman terhadap Samsung mendakwa Samsung telah mengambil teknologi bateri smartphone yang pada asalnya dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Belanda. Teknologi ini merupakan satu algoritma yang menganalisis tingkah laku pengguna yang boleh menentukan berapa lama hayat bateri yang tinggal pada sesebuah peranti. Samsung didakwa telah menggunakan algoritma ini dalam peranti Android-nya tanpa kebenaran dan melanggar paten asal melibatkan versi OS Android yang lama dan mungkin pada OEM mudah alih yang lain. Disebabkan ia juga meliputi teknologi dalam OS Android dan bukannya perisian Samsung sendiri, OEM Android lain termasuk Google dan Xiaomi juga boleh menghadapi akibat yang sama. Black Shark 5 dan 5 Pro mula dijual di Malaysia serendah RM2,299. Black Shark baru-baru ini telah merasmikan kedua-dua peranti terbaru dalam siri Black Shark 5 untuk pasaran Malaysia. Antara ciri menarik pada telefon gaming ni ialah menggunakan pengecasan pantas Hypercharge 120W, penyejukan anti-G Dual VC dan magnetic pop-up triggers. Untuk chipnya pula, Black Shark 5 Pro dijana Snapdragon 8 Gen 1, manakala Black Shark 5 dijana Snapdragon 870. Kedua-dua phone ini direka dengan AMOLED bersaiz 6.67 inci dan kadar segar semula 144Hz. Kameranya pula terdiri daripada kamera utama 108MP untuk versi Pro, 64MP untuk versi biasa, sensor 13MP, 5MP dan 16MP untuk kamera hadapan. Black Shark 5 dah boleh didapatkan dari harga RM2,699, manakala Black Shark 5 Pro dari harga RM3,699. Acara Apple WWDC 2022 diadakan. Ini apa yang diumumkan oleh Apple. Pada acara WWDC tempoh hari, Apple telah mengumumkan banyak update dan perasmian penting. Perkara pertama tentunya pada update tentang iOS 16. Antara yang baru dan menjadi tarikan ialah lock screen untuk iOS 16 nanti yang membolehkan pengguna memilih font daripada barisan font terpilih dan juga menambah widget. Untuk notifikasi pula, perubahannya adalah ia akan muncul daripada bawah. Apple juga berkata hanya iPhone SE generasi kedua dan ke atas sahaja yang bakal menerima kemaskini iOS 16. Ini bermakna siri iPhone 7, iPhone SE Gen 1 dan iPhone 6s secara tak langsung dah terkeluar dari liga. Selain iOS 16, Apple turut mengumumkan MacBook Air dan MacBook Pro baru dan yang pertama menggunakan chip baru Apple M2 berdasarkan seni bina 5nm dengan 20 bilion transistor, 25% lebih banyak berbanding chip M1. Dengan chip M2 ni nanti, dikatakan MacBook yang baru ni 40% lebih pantas berbanding chip M1. MacBook Air baru ni datang dengan skrin berukuran 13.6 inci dengan paparan yang lebih luas sebab adanya takuk. Berbeza dengan MacBook Pro, dia tampil dengan rekaan sama macam MacBook Pro 2020 dengan touch bar dan juga tak ada takuk. Apa yang menarik, MacBook Air ni juga didatangkan balik dengan pengecasan MagSafe dan kameranya dinaik taraf kepada 1080p serta 4 speaker yang menyokong spatial audio. Bukan tu saja, Apple turut memperkenalkan macOS terbaru iaitu macOS Ventura. Antara update terbaru ialah ciri Stage Manager yang membenarkan hanya aplikasi utama menjadi fokus, manakala aplikasi yang tak digunakan akan diketepikan untuk membantu memberi tumpuan. Untuk fungsi Spotlight pula, ia ditambah baik dengan Rich Results yang juga akan hadir ke iOS dan iPadOS. Manakala untuk aplikasi mail dalam macOS Ventura, perubahan yang menjadi tumpuan ialah ciri Undo Send di mana pengguna boleh menarik balik email yang dihantar. Ciri baru yang paling menarik pada macOS Ventura ni ialah Continuity
kamera yang membenarkan iPhone dijadikan sebagai webcam untuk barisan komputer Mac. Fungsi ini boleh ditukar apabila pengguna menggunakan FaceTime, Microsoft Teams dan banyak lagi aplikasi lain. Seterusnya ialah iPadOS 16 yang dilancarkan dengan kehadiran aplikasi weather, pengurusan multitasking dan lain-lain. Sama macam iOS 16, lock screen iPadOS 16 pun berwajah baru dengan keupayaan untuk menambah widget, melaraskan bokeh dan lain-lain. WatchOS 9 pun turut dilancarkan dengan kehadiran sokongan kalender Hijrah dan Hebrew serta 4 watch face baru. Pengguna juga nanti dah boleh pinkan aplikasi pada WatchOS supaya mudah diakses. Seterusnya, Telegram akan kenakan charge. Ini yang anda perlu tahu tentang Telegram Premium. Telegram Premium iaitu versi langganan bulanan dipercayai akan datang dengan beberapa ciri baru. Antaranya termasuk upload file sebesar 4GB tanpa iklan, avatar animasi, stiker premium yang ada kemas kini bulanan, limit yang ditingkatkan 2 kali ganda dan banyak lagi. Harga langganan dikatakan $4.99 dalam sekitar RM22 sebulan. Tapi jangan risau, Telegram versi percuma yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Hype berakhir, Nothing Phone 1 akan diperkenalkan bulan depan. Nothing telah mengesahkan akan melancarkan Nothing Phone 1 pada bulan depan iaitu 12 Julai 2022 jam 11 malam. Nothing mengakui akan menggunakan chip Snapdragon dan interface Nothing Launcher. Antara urut spesifikasinya ialah panel OLED bersaiz 6.55 inci dengan resolusi 1080p serta panel belakang Lucina. Nothing Phone 1 juga akan menerima kemaskini OS selama 3 tahun dan 4 tahun bagi security. Berita terakhir, satelit tercanggih negara berharga 1.2 bilion bakal dilancar dalam bulan ini. Misat Global Berhad memaklumkan bahawa mereka akan melancarkan satelit baru ke orbit bumi pada 22 Jun ini. Satelit yang dinamakan Misat 3D ini bakal dilancarkan menggunakan roket Ariane 5 dari tapak pelancaran European Spaceport di French Guiana. Satelit seberat 5,648 kg ini direka dengan jangka hayat sehingga 18 tahun perkhidmatan. Misat 3D ini merupakan satelit komunikasi ke-10 negara yang akan menggantikan satelit-satelit yang sudah mati seperti MISAT 2 dan MISAT 1. MISAT 3D dibangunkan oleh Airbus dengan nilai anggaran 1.2 bilion ringgit. MISAT berkata, satelit baru ini nanti akan menghubungkan 10,000 lokasi dengan memberikan perkhidmatan jalur lebar menerusi servis Connect Me Now kepada 2 juta pengguna yang berada di dalam kawasan pedalaman. Itulah dia rangkuman berita untuk minggu ini. Kalau korang suka, jangan lupa like, share dan subscribe channel Wiser. Kita jumpa di Bulletin Gadget minggu hadapan.